Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 1 kali ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama dalam bidang sirah dan tamadun Islam, iaitu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 142. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang riwayat hidup Rasulullah SAW, kita perlu tahu bahawa Rasulullah adalah berketurunan bangsawan Arab Quraisy, ya, yang mana keturunan sebelah bapa dan ibu Rasulullah bertemu pada datuk baginda yang bernama Kilab. Untuk lebih faham, kita boleh rujuk pada salasilah keturunan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bin Abdullah, ya, dan anak kepada Aminah, ya. Jadi kita tengok salasilah sebelah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas datuknya Abdul Muttalib, moyangnya Hashim, ya, dan moyangnya Abdul Manaf, Qusay, ya. Ke atas ni sama Kilab, ya. Maksudnya Kilab dan Fatimah ini berkahwin dan ada anak Zahrah dan Qusay. Ya, Zahrah dan Qusay ni masing-masing berkahwin sehinggalah ada cucu cicit hinggalah melahirkan Abdullah, dan juga yang daripada sebelah Zahrah ini beranak cucu cicit sehinggalah lahirnya Aminah. Ya, dan Aminah Abdullah ini berkahwin, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya mari kita lihat biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, nama Nabi Muhammad ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, nama lain Rasulullah ialah Ahmad Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib. Ya, apa gelaran yang diberikan kepada Rasulullah? Gelaran ni popular, kita pun tahu, ya. Gelarannya ialah Al-Amin, yang bermaksud yang boleh dipercayai, yang jujur. Okay, bilakah Rasulullah dilahirkan? Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya, bersamaan 20 April 570 Masihi, ya, di mana di kota Mekah. Okay, apakah kunyah? Kunyah apa dia? Kunyah ini ialah panggilan kepada seseorang di samping nama ataupun gelaran, ya, dengan letakkan abu. Kalau lelaki letak abu, kalau perempuan letak ummu, ya, ke awal suatu nama, ya, dinisbahkan kepada anaknya. Rasulullah kunyahnya ialah Abul Qasim, ya, bapa kepada Qasim. Anak Rasulullah bernama Qasim, jadi Abul Qasim. Ya, macam Ummu Aiman, ya, tu gelaran. Abu Bakar, ya, diletakkan Abu Ummu kat depan tu, ya, sebagai panggilan di samping nama. Okey. Siapakah ibu Rasulullah SAW? Ibu Rasulullah ialah Aminah binti Wahab. Jangan keliru, ya. Aminah itu ibu Rasulullah SAW. Ibu susuan Rasulullah ialah ada dua, Suwaibatul Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah, ya. Pengasuh Rasulullah SAW ialah Asy-Syaima dan juga Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman ni bukan lelaki, perempuan Ummu, ya. Sebab tu kunyahnya perempuan Ummu, kalau lelaki Abu. Ummu Aiman, ibu kepada Aiman. Okey. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Khadijah, ya, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah. Ya, Zainab ada dua, satu Zainab binti Khuzaimah, satu lagi Zainab binti Jahshin. Ya, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah dan juga Mariatul Qibtiyah. Okey. Kita lihat kepada anak Rasulullah. Berapa orang anak Rasulullah? Anak Rasulullah ada 7 orang. Ya, daripada 7 orang ni, 6 orang adalah anak Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah dan seorang lagi bersama Mariatul Qibtiyah. Okey, anak Rasulullah ialah Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, ya, bukan Ruqayyah, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan juga Fatimah. Okey, tarikh dan tempat wafat Rasulullah wafat pada tarikh yang sama dengan kelahiran baginda, iaitu 12 Rabiul Awal, ya, tapi pada tahun 11 Hijrah di Madinah, ya. Masa tu Rasulullah dah berhijrah ke Madinah. Ya, inilah sedikit sebanyak biodata Rasulullah SAW yang kita perlu tahu. Seterusnya, mari kita kenali sifat fizikal Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW mempunyai rupa paras yang amat tampan, ya, sentiasa ceria dan segak. Ya, Rasulullah juga
mempunyai ketinggian yang sederhana dan berbadan tegap. Dan Rasulullah mempunyai mata hitam berwarna hitam pekat dan bulu matanya lentik. Rasulullah juga memiliki rambut ikan mayang dan sentiasa kelihatan berminyak. Ada para sahabat yang menceritakan rupa paras baginda pasti akan berkata, aku tidak pernah melihat orang lain yang setanding dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita teliti peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yang mana seluruh kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh teladan kepada kita umat Islam. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sirah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tahu, yang perlu kita hayati dan perlu kita contohinya. Mari kita lihat apakah peristiwa penting sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kronologi peristiwa penting sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Yang pertama kita lihat selepas kelahiran baginda, Rasulullah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Rasulullah dipelihara dalam tempoh 2 tahun, yang mana kenapa pada masa itu masyarakat Arab menghantar anak-anak mereka, bayi mereka ke perkampungan kerana di kampung suasananya aman dan jauh daripada perkara-perkara negatif. Dan terdapat satu peristiwa penting yang berlaku semasa Rasulullah berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, yang mana dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril dan Rasulullah dibersihkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam dan dimasukkan semula oleh malaikat Jibril. Ketika umur Rasulullah 4 hingga 6 tahun, dalam tempoh 2 tahun ini, baginda tinggal bersama dengan ibu baginda. Diambil semula oleh ibunya, dan pada ketika umur 6 tahun, baginda dibawa oleh ibunya melawat makam bapa baginda di Madinah. Semasa dalam perjalanan pulang daripada melawat kubur ini, menziarahi kubur ini, ibu Rasulullah jatuh sakit dalam perjalanan di Abwa, dan di Abwa inilah ibu Rasulullah SAW meninggal dunia. Kecil lagi Rasulullah kehilangan ayah semasa dalam kandungan, dan semasa berumur 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Dan kemudian selepas kewafatan ibunya, Rasulullah SAW dijaga oleh datuk baginda iaitu Abdul Muttalib. Jangan keliru, Abdul Muttalib datuknya, Abu Talib ialah pakciknya. Datuk yang jaga dulu. Masa Rasulullah berumur 6 tahun ni, selepas ibunya wafat, datuk Rasulullah ambil. Datuk Rasulullah jaga dengan penuh kasih sayang. Tapi tak lama, dalam tempoh 2 tahun selepas ibunya wafat, datuk baginda pula meninggal dunia ketika baginda berumur 8 tahun. Bayangkan kalau kita berada dalam situasi baginda kehilangan ibu ayah dan pada umur 8 tahun telah kehilangan datuk yang tersayang. Dan kemudian Rasulullah SAW dijaga oleh pakcik baginda, bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Daripada umur 8 tahun ini, Rasulullah dijaga oleh Abu Talib. Pada umur 12 tahun, Abu Talib membawa Rasulullah SAW ke Syam. Dalam pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada seorang rahib ketika berada di bandar Busra, iaitu Buhaira Ar-Rahib ni. Apa yang Buhaira bagi tahu? Buhaira ni berada di bandar Busra waktu tu, di sempadan Syam. Dia menasihati Abu Talib supaya bawa balik semula Rasulullah ke Mekah kerana bimbang dibunuh oleh orang Yahudi. Kerana Buhaira ni melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah, dan takut orang Yahudi nampak tanda-tanda kenabian ini dan mereka akan membunuh baginda. Jadi Abu Talib pun berpatah balik membawa baginda pulang semula ke Mekah.
Okey, pada umur baginda 20 tahun, ya, baginda bersama dengan bapa saudara baginda, ya, dapat menyaksikan hilful fudul, iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Ya, dan ketika umur ini baginda mengembala kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad dan kemudian di Mekah pula. Nabi Muhammad dididik oleh Allah dengan kehidupan yang sangat mencabar. Kenapa? Inilah sebagai persediaan, ya, untuk dilantik menjadi Rasul yang agung. Ketika baginda berumur 25 tahun, ya, baginda telah berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah. Ya, baginda berurus niaga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidatina Khadijah ni terkenal sebagai seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Ya, Rasulullah bekerja dengan Sayyidatina Khadijah membawa barang dagangan ke Syam, dibantu oleh pekerja Sayyidatina Khadijah iaitu Maisarah. Ya, Maisarah ini adalah seorang lelaki, ya, bukan wanita. Ya, jadi Rasulullah bersama Maisarah ini membawa barang dagangan ke Syam, dan semasa berada di Syam, ya, Rasulullah menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah, ya, sehingga akhirnya dapat keuntungan yang sangat lumayan berkat daripada kemahiran baginda berniaga dan juga daripada ketekunan baginda. Ya, daripada peristiwa ini, apa iktibar yang kita boleh contohi ialah yang pertama, kita menunaikan amanah. Ya, yang kedua, kita hendaklah mempunyai kerjaya. Ya, yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ya, dan keempat, kita hendaklah menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Okey. Pada umur baginda 25 tahun ini juga, ya, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, apa kisahnya? Sekembalinya Nabi Muhammad SAW pada kali kedua, ya, kali pertama ke Syam, lepas tu menjalankan perniagaan kali kedua pula ke Syam, ya, Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk mengambil baginda sebagai suami, ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman beliau berurusan dengan Rasulullah, ya, kerana melihat kemuliaan akhlak yang diceritakan juga oleh Maisarah, ya, sudah cukup untuk menjadikan hatinya terpikat dengan Rasulullah SAW. Ya, bukan kerana paras rupa tapi kerana kemuliaan akhlak baginda. Ya, jadi Sayyidatina Khadijah bukanlah macam zaman sekarang ni tulis surat cinta, tak ada, ya. Apa yang Sayyidatina Khadijah buat? Ya, Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawan rapatnya iaitu Nafisah binti Munabbih, ya, untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah menerima hasrat tersebut, ya, dan Rasulullah meminang Sayyidatina Khadijah melalui bapa saudaranya Amru bin Asad. Ya, maka berlangsunglah perkahwinan antara baginda dan Sayyidatina Khadijah. Ya, Sayyidatina Khadijah menyatakan hasrat dan baginda meminang Sayyidatina Khadijah. Ya, hasil daripada perkahwinan baginda dengan Sayyidatina Khadijah, baginda mempunyai 6 orang anak, ya. Iaitu daripada 7 itu 6 adalah anak Khadijah. Seorang iaitu Ibrahim adalah anak baginda bersama Mariatul Qibtiyah. Okay, daripada peristiwa ini pula, apa iktibar yang kita boleh ambil ialah, ya, kita kena contohi akhlak mulia Rasulullah yang menarik perhatian Sayyidatina Khadijah, iaitu pertama, bersikap jujur, yang kedua, menjaga adab dan batas pergaulan, dan yang ketiga, menghormati keluarga. Ya, ketika baginda berumur 35 tahun pula, berlaku satu peristiwa yang menarik, iaitu peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Ya, mungkin ada di antara kita dah biasa dengar tentang peristiwa ini. Ya, apa yang berlaku pada masa itu, Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Jadi kabilah Arab semua berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Ya, Nabi Muhammad SAW turut membantu, ya, dalam pembinaan tersebut. Ya, tapi bila sampai masa untuk letakkan semula, ya, sebab tadi Hajarul Aswad diturunkan untuk membina semula Kaabah. Jadi bila dah sampai masa nak letakkan semula Hajarul Aswad ni kat penjuru Kaabah, berlakulah perebutan antara ketua kabilah ni, ya, kerana Hajarul Aswad ni dimuliakan, ya, dianggap mulia. Jadi semua
berebut-rebut nak meletakkan Hajarul Aswad sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Jadi apa yang berlaku? Macam mana nak elakkan pertumpahan darah ni? Akhirnya Abu Umayyah Al-Makhzumi, iaitu seorang yang sangat dihormati dalam kalangan kabilah Arab ni, dia bagi cadangan lah. Cadangan ini pula diterima semua orang. Apa yang dicadangkan? Cadangkan mereka bersedia untuk menerima keputusan daripada orang yang pertama masuk ke pintu Bani Syaibah ketika itu. Jadi cadangan Abu Umayyah tadi, orang yang mula-mula masuk dalam pintu Bani Syaibah tu, kita akan terimalah cadangan dia. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pertama masuk ke pintu Bani Syaibah itu ialah siapa? Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang tengok masa tu, bila Rasulullah masuk ke masjid, mereka semua berkata, dialah As-Sadiqul Amin, iaitu orang yang benar lagi amanah. Jadi Rasulullah diberi penghormatan untuk mencadangkan penyelesaian kepada masalah mereka ini. Jadi apa yang dicadangkan oleh Rasulullah? Rasulullah menghamparkan ridak selendang itu, selendang baginda, dan kemudian baginda letakkan Hajarul Aswad kat tengah-tengah ridak tersebut. Dan setiap ketua kabilah diminta memegang penjuru ridak tersebut dan membawa beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda ambil Hajarul Aswad itu dan meletakkannya dekat tempat asal. Jadi adil lah kat sini, setiap ketua kabilah dapat pegang dan mengangkatnya bersama-sama. Jadi majlis perletakan Hajarul Aswad tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati dengan tindakan Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa peletakan Hajarul Aswad ini ialah, yang pertama, kita hendaklah bersifat tawaduk, iaitu rendah diri, jangan membangga diri. Yang kedua, kena turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan. Yang ketiga, kita hendaklah terima amanah dengan tanggungjawab. Bila ada orang bagi kita amanah, berusaha buat sebaik mungkin. Yang keempat, kita hendaklah berusaha menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan bijaksana seperti mana Rasulullah lakukan dalam masalah tadi. Yang kelima, kita hendaklah berusaha untuk mendamaikan kehidupan masyarakat. Kita telah mempelajari peristiwa-peristiwa penting sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Sekarang kita akan lihat pula apakah peristiwa penting yang berlaku selepas kerasulan baginda. Yang pertama, kerasulan baginda, era kerasulan baginda bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Rasulullah pada waktu itu suka bersendirian kat Gua Hira untuk beribadah, dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Kerana baginda melihat masyarakat pada waktu itu hidup dalam keadaan masih mengamalkan adat-adat jahiliah. Jadi pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi oleh malaikat Jibril ke Gua Hira ini. Apa yang malaikat Jibril buat? Malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW 3 kali, dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda jawab, saya tidak tahu membaca. Akhirnya selepas 3 kali, Jibril alaihissalam mengajar Rasulullah SAW wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ini, Rasulullah menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah. Baginda menjalankan tanggungjawab dakwah ini dengan jujur, sabar dan gigih. Dakwah Rasulullah pada peringkat awal ini mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutamanya daripada golongan hamba abdi dan golongan yang lemah. Namun begitu, banyak juga yang menentang dakwah Rasulullah SAW.
Okey, daripada peristiwa menerima wahyu pertama ini, apakah pengajaran atau iktibar yang kita boleh ambil ialah yang pertama, kita janganlah suka dengan kesesatan masyarakat, ya. Kena berusaha untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, kita hendaklah beribadah dan bermunajat kepada Allah untuk memohon petunjuk. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah. Yang keempat, kita hendaklah cuba sabar dan sentiasa istiqamah dalam menyampaikan dakwah seperti mana baginda Rasulullah SAW. Terdapat satu peristiwa besar yang berlaku ketika baginda berumur 51 tahun, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seperti mana yang kita tahu, Sayyidatina Khadijah merupakan seorang yang sentiasa yang mempertahankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di samping Sayyidatina Khadijah, terdapat juga bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang sentiasa membela baginda walaupun Abu Talib sendiri tidak memeluk Islam. Jadi bila berlaku kematian kepada kedua-dua insan tersayang ini, Rasulullah SAW berasa duka cita, dan kedukaan Rasulullah ini terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mari kita lihat apakah kronologi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertama, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Daripada Masjidil Haram kat Mekah dah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam perjalanan tu, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Dan kemudian apabila baginda sampai di Masjidil Aqsa di Palestin, baginda menjadi imam solat kepada para nabi-nabi terdahulu. Dan kemudian baginda daripada Masjidil Aqsa itu dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga sampailah ke Sidratul Muntaha. Rasulullah merentas 7 langit, naik ke langit, sampailah ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha ini Rasulullah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kefarduan solat 5 waktu. Dan kemudian baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj baginda Rasulullah SAW ini ialah, yang pertama, kita hendak tahu bahawa Rasulullah menjalani Isra' Mi'raj ini dengan roh dan jasad, bukan roh baginda je, dengan fizikal sekali, menjalani peristiwa Isra' Mi'raj ini. Yang kedua, kita hendaklah yakin bahawa Rasul terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti ajaran Rasulullah adalah Rasul yang terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti mana ajaran para Rasul sebelum baginda. Tak ada Rasul dah selepas baginda SAW. Yang ketiga, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini Rasulullah menerima kefarduan solat secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah yang paling utama dalam agama Islam. As-salatu imaduddin. Solat ni adalah tiang agama. Yang keempat, Rasulullah sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan kebenaran. Kita boleh lihat pada hadis yang disampaikan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hajar Ismail, lalu Allah SWT memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis, lantas aku menceritakan kepada mereka sifat-sifat Baitul Maqdis sambil melihat kepadanya. Bila golongan Quraisy ini mempertikaikan peristiwa Isra' Mi'raj ini, Rasulullah berdoa dan Allah memperlihatkan Baitul Maqdis itu sehingga Rasulullah boleh ceritakan keadaan Baitul Maqdis tanpa ada keraguan. Peristiwa penting yang berlaku seterusnya adalah ketika baginda berumur 53 tahun, iaitu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Pada ketika itu, orang kafir Quraisy Mekah bertindak menghalang dakwah Rasulullah SAW dengan pelbagai cara. Terdapat banyak sahabat yang diseksa dan dibunuh. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW
berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Yathrib, iaitu ke Madinah. Ya, peristiwa ini berlaku bila? Berlaku 13 tahun ya selepas kerasulan baginda. Ya, Rasulullah jadi rasul pada umur 40 tahun. Ya, 13 tahun selepas tu baru Rasulullah berhijrah, itu berumur 53 tahun. Ya, jadi demi kepentingan dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyahut perintah tersebut mengarungi pelbagai halangan dan rintangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan sahabat baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan main berhijrah je ya, dengan perancangannya rapi ni. Akhirnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Ya, jadi sebelum sampai ke Yathrib pada waktu itu, sebelum sampai ke Madinah, ya, Rasulullah singgah dulu di Quba, di tempat bernama Quba, dan kat sinilah Rasulullah membina masjid yang pertama. Ya, masjid yang pertama bukan Masjid Nabawi lah, Masjid Quba. Ya. Jadi bila Rasulullah dah sampai ke Madinah, apa yang Rasulullah lakukan? Ya, di Madinah Rasulullah membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Ya, sampai di sana baginda membina Masjid Nabawi. Yang kedua, baginda mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, ya, orang yang berhijrah dengan penduduk Madinah. Ya, dan Rasulullah menggubal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Ya. Jadi dalam Rasulullah nak membentuk tamadun Islam yang unggul ini, Nabi Muhammad mendapat banyak tentangan daripada musuh yang cuba nak menggugat keamanan di Madinah. Ya, jadi Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansar berusaha untuk mempertahankan Madinah daripada serangan musuh. Ya, antara peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah peperangan Badar, peperangan Uhud, Khaybar, peperangan Fathul Mekah dan juga peperangan Hunain. Ya. Okey, kita boleh ambil tahu sedikit ya peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW ini. Ya, ada dua. Yang pertama adalah Ghazwah. Ya, Ghazwah ini ialah pasukan tentera Islam dipimpin sendiri oleh Nabi. Iaitu ada 28 peperangan, ya. Dan satu lagi dipanggil Sariyah. Sariyah ini pasukan tentera Islam tidak disertai oleh Rasulullah, ya, dan Rasulullah melantik seorang ketua iaitu Amir untuk memimpin peperangan. Ya, terdapat 54 peperangan. Jadi peperangan disertai Rasulullah dipanggil Ghazwah, peperangan yang tidak disertai Rasulullah dipanggil Sariyah. Ya, jadi jumlah semua peperangan ialah 82. Okey, apa pengajaran yang kita ambil, yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ini ialah, yang pertama, kita naklah contohi Rasulullah SAW yang sanggup berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, contohilah baginda menyampaikan Islam dengan sempurna dan penuh amanah, bukan sambil lewa. Ya. Yang ketiga, Rasulullah berusaha membentuk pemerintahan yang adil berteraskan wahyu. Yang pengajaran yang keempat, ya, kita naklah contohi negara Islam Madinah yang menjadi model negara Islam yang terbaik. Peristiwa penting yang terakhir yang berlaku ialah ketika baginda berusia 63 tahun, iaitu kewafatan Rasulullah SAW. Ya, setelah sempurna Rasulullah menjalankan tugas sebagai Rasul, ya, pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal, ya, tahun 11 Hijrah, di rumah Sayyidatina Aisyah, ya, Rasulullah SAW dijemput kembali menemui penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berita duka kewafatan Rasulullah SAW ini menggemparkan penduduk Madinah. Ya, ramai yang terkejut dan bersedih. Ya, dan jasad baginda yang mulia ini dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah, ya, yang sekarang adalah Masjid Nabawi di Madinah. Okey. Apakah iktibar yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita kena yakin bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Ya, yang kedua, kita hendaklah menghargai kehidupan baginda yang dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi kebangkitan agama Islam. Ya, yang ketiga, kita hendaklah mencontohi baginda yang sentiasa berusaha membentuk tamadun yang seimbang dan sempurna yang menjadi asas kecemerlangan tamadun hari ini.
Dan umat manusia sebenarnya amat terhutang budi dengan jasa Rasulullah SAW yang tiada tolok bandingnya. Okay, mari kita lihat terlalu banyak jasa dan sumbangan Rasulullah SAW. Di antaranya ialah yang pertama, Rasulullah berusaha membina masyarakat yang bersatu padu mempertahankan negara. Yang kedua, Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat untuk beribadah. Yang ketiga, Rasulullah membentuk umat yang patuh dan sanggup berkorban demi kesucian Islam. Yang keempat, Rasulullah menjadikan Madinah sebagai negara terunggul dan menjadi contoh tamadun yang gemilang sehingga dikenali sebagai Al-Madinatul Munawwarah yang bermaksud kota yang bercahaya. Jadi daripada riwayat hidup Rasulullah SAW ini, marilah kita menghargai segala pengorbanan Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah Nabi, mematuhi perintah dan menjauhi larangan baginda. Kita hendaklah sentiasa merindui baginda Rasulullah SAW, memuliakan dan bertawaduk apabila mendengar Nabi Muhammad SAW dengan berselawat ke atas baginda. Dan kita hendaklah mencintai Ahlul Bait, iaitu orang yang ada pertalian keluarga dengan baginda, dan juga para sahabat, iaitu orang beriman yang sempat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Begitulah sedikit sebanyak peristiwa penting dalam riwayat hidup Rasulullah SAW yang boleh kita hayati dan ambil pengajaran. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam yang akan datang.